Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini membincangkan tentang PBD dalam sains. Dan bersama dengan kita pada hari ini adalah Cikgu Ataha. Okey Cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang akan Cikgu kongsikan? Jadi pada segmen kali ini kita akan tunjuk bagaimana kita ingin melakukan pentaksiran di dalam kelas. Okey, seperti biasa, apa yang guru-guru perlu lakukan, kita perlu mengenal pasti standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi seperti yang dipaparkan. Okey, bagi kali ini kita memilih untuk menggunakan standard kandungan 12.1 iaitu kestabilan dan kekuatan objek dan binaan. Okey Aiman. Baik Cikgu. Jadi, apakah standard prestasi yang pertama iaitu 12.1.1 memerihalkan maksud kestabilan dan kekuatan dengan menjalankan aktiviti. Jadi untuk yang ini, saya mencadangkan untuk guru-guru menggunakan aktiviti pembelajaran iaitu bercerita, dan cadangan kaedah yang boleh dilakukan oleh guru ialah dengan secara lisan dan pemerhatian. Seperti yang telah diterangkan, secara lisan ialah kita dengar apa yang murid cakap, dan pemerhatian ialah melalui apa yang kita lihat ketika murid melakukan aktiviti. Untuk tidak melengahkan masa, mari kita lihat contoh aktiviti ini. Okey kelas, jadi apakah maksud kestabilan binaan? Siapa nak cuba? Okey, awak. Kestabilan objek dan binaan bermaksud upayaannya untuk kekal ataupun kembali ke kedudukan asalnya. Okey, betul tak apa yang dijawab? Ini kestabilan dan kekuatan objek binaan Cikgu Ya, dan kita ingin melihat sama ada murid dapat menerangkan maksud kestabilan dan kekuatan melalui aktiviti yang dilakukan. Okey, seterusnya murid akan melakukan standard pembelajaran yang kedua iaitu 12.1.2 iaitu menjelaskan dengan contoh struktur yang kuat dan stabil. Okey, kalau kita tengok pada standard pembelajaran yang ini, murid perlu menamakan apakah contoh-contoh struktur di keliling mereka yang kuat dan stabil, tetapi perlu juga menjelaskan mengapakah struktur tersebut ialah kuat dan stabil. Apa kaedah ataupun aktiviti pembelajaran yang sesuai? Okey, cikgu boleh menggunakan kaedah kuis di mana murid-murid akan dilemparkan soalan secara terbuka dan murid perlu mengangkat tangan bagi menjawab soalan tersebut. Dan guru dengan alat untuk merekodnya boleh menggunakan kaedah PBD secara lisan. Murid menyampaikan dan guru mentaksir ketika murid menerangkan jawapan mereka. Mari kita saksikan video ini. Baik, setelah kita tengok contoh tentang kestabilan dan kekuatan yang macam awak beri contoh tadi tentang haiwan dan juga kambing yang membina rumah dia tadi, boleh tak awak berikan saya contoh struktur yang mempunyai kestabilan dan kekuatan yang baik? Okey, siapa dapat tolong angkat tangan. Okey. Jambatan apa contohnya? Okey, di dalam video itu seperti yang kita nampak, murid dapat memberikan contoh struktur. Okey, apabila contoh struktur diberikan, murid juga perlu menjelaskan mengapakah struktur tersebut stabil dan kuat. Jadi mungkin murid akan menerangkan bahan binaan yang dibuat membuat jambatan tersebut menggunakan besi, menggunakan batu bata, dan mengapa ia stabil, mungkin murid akan menerangkan bahawa jambatan tersebut rendah. Daripada penerangan murid tersebut, kita dapat memberikan murid pentaksiran yang bersesuaian dengan murid. Okey, seterusnya Aiman. Ya Cikgu. Kita akan teruskan dengan standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu 12.1.3 iaitu mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Yang kedua ialah 12.1.4 mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kekuatan objek. Berdasarkan standard pembelajaran ini, kita boleh nampak sebenarnya murid-murid perlu melakukan eksperimen. Jadi, murid-murid akan melakukan eksperimen di dalam kelas, itulah aktiviti pembelajarannya. Cadangan kaedah PBD yang bersesuaian pula ialah melalui
semua kaedah iaitu pemerhatian, lisan dan bertulis. Semasa murid melakukan eksperimen, guru boleh lihat. Kemudian murid-murid menerangkan ketika eksperimen dijalankan, kita boleh mentaksir secara lisan dan bertulis iaitu membuat laporan, kita juga boleh melakukan pentaksiran. Mari kita lihat video ini, Aiman. Jom kita saksikan. Dah berani saja? Berapa? Kayak 4 segi. Okey, mula-mula kita gunakan pinggan kertas. Kita nak tengok berapa muka dia boleh tahan. Okey, nampaknya kita boleh tahan satu muka je. Seterusnya kita guna pinggan plastik. Tengok berapa dia boleh tahan. Wow, pasti seronok aktiviti yang dilaksanakan di sekolah memberikan minat dan pembelajaran kepada murid-murid yang belajar ketika melakukan eksperimen. Baik, banyak lagi yang akan Cikgu Atha kongsikan kepada kita semua. Tapi sebelum itu kita berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM